Salam bahagia, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV dan sudah pasti jugalah hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup menarik sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara ialah PKP, peranan dan cabaran Kementerian Pengangkutan Malaysia. Dan sudah tentulah tetamunya juga siapa lagi kalau bukan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong yang merupakan Menteri Pengangkutan. Jadi Datuk Seri, apa khabar? Khabar baik. Wow, impian saya menjadi kenyataan Datuk Seri. Akhirnya dapat bawa Datuk Seri untuk duduk di terima kasih. Saya juga bicara. bertuah lah kerana dapat hadir bersama pada hari ini. Ya. Dan kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, ada berita gembira sebenarnya. Datuk Seri juga sebenarnya ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat. Dan anda juga diberi kebebasan untuk bertanya apa saja berkaitan dengan topik yang kita bincangkan hari ini di Ruang Bicara. Jadi seperti biasalah, dua talian telah pun kami sediakan kepada anda di 03 20 594624 dan juga 0320 594625. Dan jangan lupa anda juga sebenarnya boleh mengikuti kami secara live di FB @Bernama TV. Baik, ini sesuatu yang penting sebenarnya Datuk Seri bila kita nak bercakap satu topik yang berkaitan dengan apa yang harus dilakukan oleh Kementerian Pengangkutan Malaysia, kerana kita tahu disebabkan oleh COVID-19 inilah maka banyak perkara-perkara biasa yang kita lakukan sekarang ini sudah menjadi sesuatu yang luar biasa pula yang perlu kita tempuhi. Tetapi sebelum itulah kami terlebih dahulu ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Yang Berhormat Datuk Seri kerana dilantik sebagai Menteri Pengangkutan. Dan apabila diumumkan sebagai Menteri Pengangkutan, apa sebenarnya misi dan visi yang bermain di benak Datuk Seri sendiri? Barangkali ditakdirkan kerana saya memang menerima pendidikan dalam bidang pengangkutan ini. Sebenarnya saya adalah seorang jurutera, kemudian melanjutkan pelajaran dalam bidang pengangkutan, iaitu kejuruteraan trafik, kemudian sampai PhD perancangan pengangkutan. Jadi apabila diberi satu portfolio yang serasi dengan apa yang saya pelajari, saya akan cuba sedaya upaya untuk membawa tahap sistem pengangkutan kita ke satu tahap yang lebih tinggi, yang lebih baik, dan khususnya untuk sistem pengangkutan awam. Dan juga kita melihat jaringan sistem pengangkutan kita sama ada udara, darat ataupun untuk pelabuhan kita, iaitu laut. Jadi saya rasa ini satu cabaran besar bagi saya, satu misi yang perlu digalas dengan penuh dengan tanggungjawab. Jadi saya akan cuba sedaya upaya. Ini satu perkara yang baru sebulan lebih menggalas tanggungjawab. Jadi kita berdepan dengan pandemik COVID-19. Dan bila pula ditambah dengan wujudnya ataupun kerajaan pula memperkenalkan PKP ataupun perintah kawalan pergerakan ini, apakah ini mungkin menambahkan lagi satu kedudukan yang semakin sukar sebenarnya bila kita bercakap tentang pergerakan manusia, pergerakan pengangkutan di Malaysia itu secara keseluruhannya itu, Sri? Jadi saya melihat perkara ini adalah satu yang perlu kerana melihat apa yang berlaku di Wuhan pada Januari, kemudian kian menular, dan malah ada negara seperti China yang telah membuat lockdown di Wuhan dan beberapa bandaraya utama. Jadi apabila kita mengambil iktibar ni, bermaksud apabila sampai Malaysia keadaannya sudah memerlukan satu keputusan yang tepat, maka PM telah membuat satu keputusan untuk kita memperkenalkan PKP. Ini bukan lockdown mengikut ala China, tetapi ini adalah sekatan atau kawalan terhadap pergerakan manusia. Dan ianya dibuat secara berfasah. Ianya tidaklah kita lanjutkan untuk 2 bulan atau 3 bulan. Dia buat secara 2 minggu berdasarkan pada data dan juga maklumat terkini setiap hari. Kita mendedahkan apa kes kita, berapa jangkitan secara terbuka. Dan dengan cara ini rakyat tahu kenapa kita nak menyekat pergerakan manusia. Dan apa tujuan kita buat demikian. Dan bagi kita pula Kementerian Pengangkutan, cabaran terbesar ialah dalam kita memperkenalkan PKP ini, bagaimana dengan kita
keperluan asas yang nak dihantar kepada semua pelusuk. Iaitu di mungkin bandara besar kita kena hantar kepada semua kampung-kampung ataupun daripada pusat pertanian seperti di Cameron Highlands, sayurnya nak kita nak pasarkan kepada kawasan-kawasan yang memerlukan semua makanan ni. Maka ia menjadi satu tanggungjawab di mana logistik ini perlu diberi penekanan. Pertama. Dan logistik ni berkisarkan pergerakan kenderaan berat khususnya. Dan kita, Perdana Menteri kita telah memerhati, telah berbincang dengan pihak Singapura atas permintaan Singapura pula. Kita akan membekalkan makanan kepada mereka seperti mana sedia kala. Bermaksud satu cabaran besar, bukan sahaja di Malaysia. Makanan yang perlu kita bekalkan seperti lazimnya ke Singapura, ianya tidak tersekat. Bermaksud satu cabaran besar untuk kita menghantar hasil pertanian ini kepada semua tempat yang diperlukan, termasuklah di Singapura. Jadi saya rasa logistik adalah cabaran yang paling besar. Kedua, kita juga melihat apabila ada sekatan terhadap pergerakan, sistem pengangkutan awam kita perlu kita atur dan kita membuat satu strategi baru, menjadualkan semula pergerakan kita dari segi frekuensi perkhidmatan itu. Perlu kita buat satu lagi pemuasuaian berdasarkan keadaan semasa, PKP. Oleh kerana kita tidak menggalakkan mereka sepanjang masa bergerak, maka perlu ada sekatan. Dan kita kena lihat di manakah waktu kemuncak pagi dan juga petang. Dan waktu mana yang paling ramai. Jadi saya ingin memaklumkan macam sistem pengangkutan kita berbanding dengan sebelum PKP, ianya berbanding dengan hari ini lebih kurang 92% sampai 93% pengurangan. Bermaksud memang ketara sekali kerana sekatan atau kawalan terhadap gerakan manusia. Dan ianya hanyalah kita mengizinkan mereka yang betul-betul perlu bergerak kerana nak memberikan perkhidmatan yang perlu sahaja. Jadi ini juga satu cabaran baru. Dan bagaimana dengan sektor penerbangan yang terkesan? Betul. Dan tiba-tiba saja kita mendapati semua pesawat kita terpaksa mendarat. Dan tidak ada destinasi kerana ada banyak negara yang terpaksa buat lockdown, kita tak boleh ke mana-mana. Pada waktu yang sama, kita juga ada pekerja yang ramai yang perlu kita jaga dan bela. Bagaimana kita nak memastikan kesinambungan di pengoperasian di sektor penerbangan ni. Ini memang satu cabaran besar. Bagaimana dengan pengusaha bas sekolah, bas ekspres? Kita tahu permintaan sudah jatuh dan menjunam. Bagaimana mereka ini nak membayar balik ataupun semua kos-kos pengoperasian. Bukan mudah. Kita memperkenalkan lagi penjarakan sosial. Tapi kalau bas dulu ada 40 orang, tiba-tiba kita sekat kata 20 orang. Jadi kos pengoperasiannya akan meningkat. Jadi semua ini akan terkesan dan kita pada peringkat ini memberi prioriti ataupun keutamaan kepada kesihatan awam. Dan selepas tu kita membuatlah pengusahaan bagaimana kita nak membantu. Jadi banyak lagi isu yang perlu kita atasi selepas, iaitu pasca PKP ni lebih banyak isu yang kita kena manage, kita kena lihat mengurus dengan baik bagaimana apabila orang sudah balik bekerja, kita masih lagi nak mematuhi semua peraturan yang diperkenalkan oleh Kementerian Kesihatan. Bagaimana pula cabarannya besar. Jadi bukan mudah lah. Ini satu situasi yang macam kita sebut tadilah di luar kebiasaan sebenarnya Datuk Seri kita mungkin tidak pernah terfikir bahawa ini akan berlaku, tetapi sekarang ianya berlaku dan ianya perlu dihadapi dengan penuh fikiran yang terbuka dan sebagainya. Dan impak ataupun kesan kepada industri pengangkutan itu sendiri adalah sesuatu yang amat serius sebenarnya. Dan setakat inilah, walaupun dah sebulan lebih Datuk Seri berada ataupun duduk di kerusi sebagai Menteri Pengangkutan ini, apa rungutan dan sungutan yang dilontarkan ataupun disuarakan oleh pihak-pihak kepada Datuk Seri? Saya rasa ada beberapa pihak yang dikatakan terkesan lah. Pertama ialah mereka yang terlibat dalam sektor penerbangan. Sektor penerbangan bukan saja syarikat penerbangan, MAS, AirAsia, Malindo. Kita lihat prestasi perniagaannya merudum 90%. Dan bahkan mereka perlukan aliran tunai
untuk bayar gaji-gaji kepada pekerja. Dan saya mengambil kira untuk 3 syarikat penerbangan, jumlah pekerja Malaysia ni lebih kurang 40,000. Jadi bukan satu perkara yang mudah untuk mengurus mereka tak ada kerja kerana bukan tidak mereka dibuang kerja, kerana tidak ada penerbangan yang kita terpaksa sekat dan disebabkan faktor kesihatan. Kedua, kita juga melihat walaupun kita telah meminta supaya semua pihak, iaitu pihak pengusaha bas untuk kita nak buat penjarakan sosial, ataupun ada yang kita kata kita masih kita memberi sistem pengangkutan awam tapi frekuensi berkurangan. Tapi ada juga yang terkesan tidak ada orang lagi. Saya bagi contoh bas ekspres. Kalau dulu mereka mungkin penuh setiap hari, sekarang kalau sudah bawa 3 orang penumpang, 4 penumpang, daripada dia membawa 4 penumpang dengan rugi, dia terpaksa batalkan perjalanan. Itu satu keadaan yang berlaku, senario yang berlaku sekarang. Dan kita juga melihat teksi, pemandu teksi e-hailing ni dulu, saya rasa saya boleh buat andaian perniagaan mereka, pendapatan mereka ni kurang daripada dia telah turun secara mendadak 80 hingga 90%. Jadi dari segi pendapatan, ada yang dulu secara purata kalau e-hailing 4,700. Sekarang barangkali satu bulan 1,000 pun susah. Jadi bukan mudah, tapi kita masih kena menguruskan perkara ini. Pada waktu yang sama, kita juga melihat ada sektor yang banyak mereka ni memang sengsara. Bas sekolah. Itu menjadi kita isu, tahu kita tidak tahu lagi bila sesi persekolahan akan bermula. Tapi yang yakin, yang pasti ialah bagaimana dengan yuran bas sekolah. Sejak tahun 2015 kita tidak lagi mengawal tambang bas sekolah, serah kepada pengusaha berbincang dengan ibu bapa. Jadi dalam keadaan ini, kalau pengusaha tidak mengutip tambang, ibu bapa pula mereka akan menanggung kerugian. Kalau mereka minta ibu bapa bayar tambang, mereka rasa tak adil. Kerana sekolah ditutup. Jadi dalam keadaan ini, ada yang terpaksa membayar ansuran pelbagai lagi kos yang dikenakan. Jadi kerajaan telah memikirkan segala ini, dan kita tengah mencari bukan saja bantuan kita bagi pada pemandu teksi, e-hailing dan juga syarikat-syarikat bas ni. Kita juga banyak membantu mereka melalui PRE. Jadi pakej prihatin ni kita bantu. Dan kita juga membantu untuk sektor yang tidak formal juga. Kita tengah lihat di mana dalam kenyataan yang amat berhormat, pengumuman yang dibawa oleh Yang Berhormat Perdana Menteri pada 7 hari bulan April, untuk sektor tidak formal, lebih kurang 700,000 orang akan mendapat bantuan one off atau grant sebanyak RM3,000. Saya rasa kita tengah memfikirkan apa cara terbaik untuk membantu mereka yang dianggap sebagai pengusaha dalam sektor pengangkutan awam ni, biar mereka juga dapat dibantu. Dan saya rasa pembayaran kepada e-hailing company, kepada pemandu teksi sedang berjalan. Saya rasa kebanyakan, majoriti pun kita sudah bayar. Dan kita akan bersadarkan kepada senarai yang ada pada kita, dan kita buat pembayaran terus. Kita tahu bahawa keadaan susah, dan kita kena memfikirkan cara untuk membantu mereka. Jadi ini sepintas lalu banyak lagi perkara. Belum sampai pelabuhan. Pelabuhan pula satu masalah di mana kalau kita tak keluarkan kontainer, akan penuh sesak. Macam mana dengan pelabuhan? Pelabuhan ni tak berhenti. Kapal dia datang, dia tak akan berhenti, dan dia sampai ke sini, barang kena kita keluarkan. Sebab itu kita ada 4 kali pembersihan kontainer ni supaya kita masukkan ke semua gudang ataupun di kilang-kilang. Kalau tidak, akan penuh sesak. Kalau dah tepu, dah tak boleh gerak, bermaksud pelabuhan kita tidak boleh berfungsi seperti biasa. Jadi kita telah buat 4 kali pembersihan. Nampaknya kita dapat meredakan keadaan. Dan perkara ini perlu dibuat setiap minggu supaya kita tidak lagi ada kontainer yang tertunggak, akhirnya membantutkan pergerakan
khususnya bagi barangan essential atau keperluan asas ni. Jadi saya rasa perlu dibuat dengan cara teratur lah. Okey, saya juga nak dapat pandangan Datuk Seri lah. Tadi pun Datuk Seri sentuh sebentar selalu tentang apa yang berlaku dengan bas sekolah ni pun. Itu masalah yang mungkin diperkatakan dengan begitu meluas sekali. Ada ibu bapa yang mengatakan bahawa tidak adil lah untuk bayar tambang bas sekolah, sedangkan anak-anak mereka tidak ke sekolah kerana sekolah ditutup. Ada juga yang mengatakan bahawa pekerja-pekerja yang terlibat dalam perkhidmatan bas sekolah ini pun menghadapi masalah. Sebenarnya mereka tidak dibayar gaji dan sebagainya, dan mereka juga tidak menikmati apa yang dia sebut sebagai apa yang dikemukakan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri dalam rancangan pakej rancangan ekonomi prihatin ini, kerana mereka dikatakan pertamanya mereka tidak di cover oleh KWSP dan juga SOCSO. Jadi mereka tidak berhak untuk mendapat bayaran yang telah pun ditentukan ataupun ditetapkan oleh kerajaan. Jadi komen sikit. Sebab itulah saya dah buat ramalan. Soalan ni akan keluar. Dan saya sebelum ni telah mengatakan bahawa kita melihat di mana ruangnya untuk membantu mereka. Kalau kata mereka pemandu bas tidak tergolong, tapi pengusaha bas sekolah ni saya dah buat satu analisa secara menyeluruh, iaitu lebih kurang 8,000 pengusaha, di mana jumlah bas yang aktif 14,000 lebih. Saya juga pernah menghitung berapa jumlah yuran yang diterima, lebih kurang 37 juta. Kalau kita melihat tambang ni, misalan kita tidak membuka sekolah, kata 2 bulan atau sebagainya, kita buat perhitungan tu nampaknya jumlah yang agak besar. Dan kita tahu ada ibu bapa yang diminta kerajaan gunakan kuasa supaya kita mengarahkan pengusaha bas sekolah ini jangan kutip tambang. Tapi seperti mana yang saya katakan sebelum saya lagi, tahun 2015 kerajaan telah mengambil keputusan tidak lagi kita membuat regulasi ataupun kita biar mereka bebas berbincang selagi pihak pengusaha bas sekolah mendapat persetujuan ibu bapa mereka ikut tambang, kerana setiap tempat tu lain. Kita tidak boleh buat satu regulasi di mana diguna pakai untuk satu Malaysia. Sebab tu saya kata bila dalam keadaan liberalisasi inilah dan sejak tahun 2015 maka kita tersepit dengan satu keadaan kita tak ada undang-undang nak paksa. Ini bukan harga kawalan. Ya. Dalam keadaan ini kita kena cari, memikirkan kaedah bagaimana nak bantu mereka. Kita pihak MOT ini sedang melihat di mana ruang yang ada untuk kita membantu mereka. Kita sedang berbincang dengan Kementerian Kewangan, melihat sedangkan kita dapati ada satu skim yang saya rasa agak serasi dan mungkin boleh kalau dipikirkan kita nak bantu bas sekolah ini mungkin dengan cara itu. Mereka ini dianggap satu micro businesses yang tidak formal, informal micro businesses. Dalam keadaan ini mereka boleh dapat grant. Tapi ini ada perbincangan antara kementerian saya pengangkutan dengan Kementerian Kewangan. Kita melihat, kita pun rasa kesian pada mereka. Betul. Sebab mereka ada bas sekolah, mungkin mereka tak dapat pinjaman daripada bank, tetapi mungkin daripada koperasi. Dan mereka terpaksa bayar. Dan kita tak ada moratorium untuk itu. Jadi saya rasa dalam keadaan ini kita cuba cari satu kaedah untuk membantu mereka. Dan langkah-langkah sedang diambil untuk kita memikirkan cara terbaik. Inilah golongan yang dikatakan istimewa dalam konteks di mana sebersalah. Kalau ikutkan perjanjian dia boleh minta yuran sekolahan. Tapi mungkin ada ibu bapa yang tak nak bayar. Kita pun faham. Kalau tak nak bayar, panjang cerita dia. Selepas tu macam mana ada kontroversi antara ibu bapa dengan mereka. Dan mereka ni saya rasa jumlahnya 14,000 buah bas yang aktif di Malaysia. Jadi kita dah ada data-data ni, siapa yang perlu kita buat. Memang targeted. Kita dah tahu golongan sasaran. Kementerian saya sedang memikirkan bertungkus lumus mencari satu kaedah untuk membantu mereka. Okey. Kita ambil satu panggilan Datuk Seri yang sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Ridwan dari Pulau Pinang sudah pun bersiap sedia sekarang ini. Assalamualaikum tuan.
Yo, Assalam. Ya. Ya, aku sekali dan selamat malam Datuk Seri. Ya, malam. Okey, saya akan bertanya apa yang pertama ialah sudut perundangan lah. Okey, JPJ sekarang buat putusan lesen kenderaan di renew selepas COVID-19. Okey, adakah ia tidak menyalahi dari tersebut? Okey, yang pertama sudut perundangan. Yang kedua, bagaimanakah jika berlaku kemalangan? Okey, yang kedua ialah inovasi dan kreatif. Okey, sekarang kita bayar lesen secara online lah. Kita tengok ada setengah orang kan. Kita bayar bil elektrik secara online. Adakah JPJ dia akan buat secara online seperti pembayaran bil elektrik, bil air, dan kebanyakan masuk era IR 4.0, tetapi JPJ dia takut pembayaran klasik. Minta wabikon ni adalah ini. Okey, yang ketiga mengenai motivasi dia. Kita tengok JPJ sekarang dia diketuai oleh orang luar. Ini kalau kita bagi motivasi kepada orang dalam, kita bagi pentadbiran ni diketuai oleh orang dalam. Apabila kita bagi kepada orang dalam, memberi serapan untuk bekerja dengan cemerlang pada masa supaya mereka mentadbir yang cemerlang. Kemudian lagi yang ketiga, kita tengok yang pegang pelebuhan kan. Kita tengok pelebuhan ni dipegang oleh orang-orang politik atau bukan orang birokrat. Kenapa? Kalau kita bagi orang birokrat, dia tahu macam mana dia nak menjalankan kerja. Contohnya YD lah, dia tahu kerja pelebuhan kan. Dengan ini pelebuhan tu dapat dibuat berjalan dengan lancar dan Malaysia menjadi negara maju kita tengok kalau dibuat oleh orang seperti dia tak tahu macam mana dia nak bagi idea untuk memajukan satu pelebuhan. Kemudian yang keempat nak seketing Tusan Kera di talent. Adakah yang menjejaskan ekonomi Malaysia dengan adanya Tusan Kera yang dibina oleh talent? Sekian, terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Ada juga persoalan-persoalan yang dipanggilkan tu tak berapa jelas saya tangkap. Tapi saya dapat jawab 5 soalan. Saya dapat tangkap. Pertama, soal perundangan. Saya telah mengkaji secara mendalam. Buat kali pertama dalam sejarah, saya gunakan kuasa yang telah diperuntukkan kepada Menteri Pengangkutan. Saya memberi pengecualian. Iaitu dalam tempoh PKP ini, barang siapa kalau lesen memandu ataupun lesen kenderaan motor, sama ada perdagangan ataupun yang lain, mereka ini diberi pengecualian selagi mereka membeli ataupun mereka boleh melalui online, mesti ada pelindungan insurans. Kalau ada itu dianggap sebagai satu bukti bahawa mereka ini ada niat untuk memperbaharui lesen ataupun cukai jalan. Jadi dalam soal ini dengan jelas diwartakan, ini memang perkara yang diwartakan oleh AGC ni, Jabatan Pegawai Negara, iaitu Menteri menggunakan kuasa pengecualian. Kita telah berbincang dengan PIAM, iaitu syarikat insurans ini. Penerimaan ni akan tidak menjadi satu perkara yang dipertikaikan. Bermaksud selepas 30 hari, dalam tempoh 30 hari selepas PKP ditamat, sesiapa saja boleh datang ke JPJ, mereka akan mendapat cukai jalan tapi berdasarkan tarikh mereka membeli insurans. Kita sudah ada satu sistem, dan ini adalah bagi melindungi mereka yang mungkin terlibat dalam kemalangan dan tempoh ini. Jadi tak ada masalah perundangan. Dan kita dah gunakan kuasa ini dan dibincangkan dengan penasihat undang-undang kementerian saya. Kedua, tentang inovasi. Betul. Saya baru masuk kementerian pun saya bertanya, kenapa kalau ditanya perlu adanya MySikap, kenapa MyEG, kenapa MyEG tak boleh bayar lesen memandu, banyak cerita, ya. Jadi bagi saya belum sempat lagi tengok apa-apa, kita sudah berdepan dengan situasi ini. Sebab itu saya mengambil keputusan kita bagi pengecualian dulu. Sistem tu kita nak mempertingkatkan lagi. Saya baru masuk kementerian sebulan lebih. Belum lagi dapat taklimat tentang JPJ, kita telah berdepan dengan satu situasi di mana kita kena buat keputusan untuk memberi pengecualian kepada semua yang sudah tamat tempoh lesen ini. Jadi saya rasa yang ini kita tengah lihat apakah cara pendigitalan yang baik mengikut inovasi yang terbaik. Kita sedang mengkaji kesemua ini supaya dia lebih serasi dengan peredaran zaman. Ya. Ketiga, orang dalam. Saya rasa dalam sejarah Ketua Pengarah JPJ, tidak semestinya jawatan itu
dibagikan kepada orang dalaman JPJ. Ada juga PTD. Jadi dalam konteks di mana kita nak menegakkan integriti dalam JPJ, maka 2 tahun yang lalu telah dibuat satu pusat, kita menghantar seorang calon yang agak senior, agak kanan, pegawai daripada SPRM untuk duduk dalam JPJ dan untuk dengan mempertingkatkan integriti dalam institusi ini. Maka satu pesan telah dibuat dan saya sudah sempat berbincang dengan Datuk Seri Ketua Pengarah JPJ banyak kali. Nampaknya banyak usaha yang dijalankan. Tidak mudah kerana satu institusi yang agak lama dan bukan mudah orang luar ni dah dapat kita mengawal kaki tangan di bawah. Tapi nampaknya hubungan akrab tu dah ada dan kita dapat sedikit sebanyak mencapai kemajuan dan juga dari segi efisiensi itu juga meningkat. Dan ketiga pasal keempat yang lantikan politik ni, saya rasa yang penting ialah kita ini pelabuhan ni, semua pelabuhan itu telah kita bagi kepada syarikat-syarikat seperti Westport, Northport. Mereka ada kepakaran untuk menguruskan dari segi perniagaan dan sebagainya. Cuma dalam badan berkanun ni, iaitu Suruhanjaya atau lembaga di mana dia adalah satu badan untuk mengawal selia. Jadi saya rasa kepada perniagaan, pengoperasian tentang perniagaan ini masih lagi dijalankan oleh pengurusan Westport, PTP, Johor Port dan juga MMC kalau untuk di pelabuhan Pulau Pinang. Jadi saya rasa yang ini mungkin masing-masing ada pandangan berlainan. Yang ditanya adakah kita akan buat satu segenting kera dekat utara ni. Jadi saya rasa setakat ni kita belum mendapat sebarang maklumat yang mana sebelum tu adalah nampak dalam video, ada social media kata ada ura-ura nak buat, tapi itu cuma sebagai kabar angin, sebagai satu perkara yang masih dalam peringkat imajinasi, belum lagi dilaksanakan oleh mana-mana negara. Okey, kita akan berehat dulu Datuk Seri buat seketika, tapi sebelum kita berehat, kita ambil satu lagi panggilan yang ada di talian kita sekarang ini. Encik Bahar dari Kuala Lumpur sudah pun ada di talian kami sekarang ini. Assalamualaikum Bahar. Waalaikumsalam Sakawi. Ya, saya. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam YB. Ya, selamat malam. Okey, alright YB, tahniahlah YB dilantik sebagai Menteri Pengangkutan yang baru dan kerajaan PN YB ya. Okey, soalan saya lah YB ya. Okey, tadi YB dah bercakap berkenaan dengan nak tangani pengusaha-pengusaha bas sekolah yang rata-rata ibu bapa tak mau buat bayaran walaupun dalam keadaan PKP ni YB kan. Agaknya mungkin kalau boleh lah YB kan bagi lebih penjelasan lagi sebab macam YB kata pengangkutan macam teksi, bas persiaran apa semua dia orang boleh dapat bayaran one off tu kan. Jadi mungkin boleh bolehlah dicadangkan ataupun boleh dipikirkan ya YB ya. Okey, yang kedua, bagaimana kenderaan-kenderaan yang sebelum PKP ni sudah buat inspection Puspakom dan lulus, dan kalaulah kata PKP ni sudah melangkaui 6 bulan kan, adakah mereka perlu buat inspection semula YB? Okey, yang ketiga YB kan, apakah kaedah kerajaan mungkin melalui Kementerian Pengangkutan dapat memudahkan pengusaha-pengusaha terutama macam bas sekolah yang telah usang ya, untuk mendapat pinjaman mikro macam dulu kan, di bawah SPAT boleh bagi kemudahan mikro dan juga mungkin buat pendahuluan dan memudahkan mereka buat pinjaman di institusi kewangan dan tak perlu melalui syarikat-syarikat kredit. YB pun tahulah sekarang ni kan, syarikat kredit ni tak mau bagi moratorium. Okey, yang keempat YB, apakah pandangan YB kemudian dengan bas percuma di bandar-bandar ni dan juga bas sekolah BPRT ni, maka adakah diteruskan ataupun mungkin ada kaedah yang lain supaya tak menjejaskan pendapatan mereka yang berkaitan dengan pengangkutan ni on the win-win situation lah YB ya. Okey, last YB ini agak apa ini, adakah APAT nak ditukarkan semula kepada SPAT? Penambahbaikan kan ataupun perluaskan peranan dia ke ataupun yang mungkin lebih
mesra rakyat dah YB ya. Okey. Mohon pencerahan YB. Terima kasih YB Syakawi. Selamat berpuasa Syakawi. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama kita. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak Bahar dari Kuala Lumpur. Persoalan-persoalan yang menarik sebenarnya. Dan saya tahu kita boleh mendapat jawapan yang menarik juga daripada Datuk Seri sebentar saja lagi. Tapi sebelum kita berehat, talian kita agak panas sebenarnya. Ada lagi satu panggilan kita layan sebelum kita berehat. Encik Osman Harun dari Johor Bahru ada di talian kita sekarang. Assalamualaikum Encik Osman. Waalaikumsalam. Ya. Ya, selamat malam. Selamat Ramadan. Ya. Okey, saya nak tanya dengan Menteri. Ya. Berkenaan pengusaha berpersiaran. Apakah inisiatif yang dapat daripada kerajaan? Bantuan ke apa ke? Sebab sekarang yang kita tahu memang tak ada apa-apa bantuan daripada kerajaan untuk pengusaha berpersiaran. Okey. Itu saja? Ya. Itu saja Encik Osman ya? Ya, saya. Okey, terima kasih banyak-banyak Encik Osman dari Johor Bahru. Baiklah, banyak persoalan-persoalan menarik telah pun dikemukakan oleh pemanggil kita setakat ini. Apapun kita beri ruang dan juga peluang untuk Datuk Seri berehat dulu buat seketika. Anda juga rehat dulu juga, tapi jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami secara live, ruang bicara yang kami powerkan kepada anda. Mana lagi? Tentunya lah di Bernama TV. Kita jumpa lagi selepas ini. Baiklah, terima kasih kerana anda masih lagi bersama kami di ruang bicara ini. Kita kembali semula bercakap tentang isu yang cukup penting sebenarnya, PKP, peranan dan cabaran Kementerian Pengangkutan Malaysia, dan tentunya kita masih lagi bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Insinyur Dr. Wee Ka Siong, iaitu Menteri Pengangkutan yang ada bersama kita di studio ini. Baik. Tadi Bahar dari Kuala Lumpur dan juga Osman dari Johor Bahru ada 6 persoalan yang dibangkitkan. Jadi sila jawab apa ni Datuk. Saya secara ringkas akan jawab pertama, bantuan untuk pengusaha bas sekolah. Kalau tidak ada hajat untuk membantu, takkan saya nak dapatkan data 8,000 lebih pengusaha dengan 14,000 bas sekolah. Sebab itulah kita dah buat satu analisa dan sedang dibincangkan dengan Kementerian Kewangan, dan kita tengah mencari di mana ruang untuk kita boleh bagi bantuan. Mengikut skim yang sedia ada, dari mana kita boleh bantu. Jadi oleh kerana belum dimuktamadkan, maka biarlah saya tunggu apabila dah ada satu keputusan, biarlah kita maklumkan kepada mereka yang terlibat. Kedua, tentang pemeriksaan Puspakom. Selagi pemeriksaan itu dibuat, mungkin sebelum PKP, selagi pemeriksaan ini adalah yang terkini, bermaksud bukannya tahun lalu, dia ni masih lagi salahku. Kita tahu ada yang tak sempat untuk buat pendaftaran disebabkan tiba-tiba kita kenalkan PKP. Jadi dalam konteks ni kita akan bagi kelonggaran untuk mereka meneruskan semua proses untuk tukar nama. Tidak jadi masalah. Ketiga, untuk pinjaman bas sekolah. Saya tahu dulu dia kena pinjam syarikat kredit. Tapi kerajaan ni membantu rakyat. Dia merentasi sebuah kementerian. Saya bagi contoh, untuk microcredit Bank Simpanan Nasional sekarang boleh sampai 75,000 dan sebagainya. Dulu mungkin 2% kita kenakan. Yang amat berhormat Perdana Menteri umumkan kosong, sifar. Kemudian untuk tekun juga daripada 2% jadi kosong. Jadi mungkin dalam kes Bank Simpanan Nasional 75,000 mungkin boleh membantu kalau bas sekolah yang tidak terlalu mahal ataupun dengan cara ini. Jadi saya rasa mungkin perkara ini boleh dilihat sama ada Bank Simpanan Nasional boleh membantu, kerana ini juga sebagai satu perniagaan. Ini bukan semata-mata hire purchase untuk beli kereta semata-mata. Kerana ianya adalah satu perniagaan. Itu adalah alat digunakan untuk menjalankan perniagaan. Jadi saya rasa syur saya itu boleh diruntingkan dengan pihak BSN. Dan keempat, bas percuma. Memang dalam tempoh PKP ini kita mengarahkan semua bas perkhidmatan percuma ni kita berhentikan, sama ada oleh PBT atau kerajaan negeri. Tetapi apabila kita pulih daripada PKP ataupun kita telah mengumumkan PKP dibatalkan, tidak perlu lagi, maka kehidupan kita akan masuk ke satu era yang dikatakan new normal, new norms. Kita tidak tahu sama ada orang akan lebih gemar gunakan pengangkutan awam,
Dan bagaimana pula permintaan ekspektasi mereka tentang penjarakan sosial. Apabila ada penjarakan sosial, apakah mereka ini berupaya untuk meningkatkan kapasiti untuk mengangkut jumlah yang ramai. Dan ini adalah satu perkara yang perlu dihitung dengan baik. Maka saya rasa terlalu awal untuk saya meramalkan bagaimana kehidupan selepas PKP yang ketiga dan keempat ni lah. Jadi saya rasa itu perlu kita lihat. Tapi untuk tempoh PKP memang tak boleh. Kita tak boleh kerana kita nak sekat dan mengawal pergerakan. Dan kelima ni SPAT. Apakah SPAT akan dikembalikan? Oleh kerana kerajaan dulu dah bubarkan SPAT, jadikan APAT sebagai satu agensi. Tetapi kita sedar bahawa orang ramai masih lagi ingat fungsi SPAT tu agak menyeluruh. Dan apabila dulu ada tenaga kerja 800 lebih, 900 lebih, tiba-tiba bila jadi agensi ni kita kurangkan jadi 300 orang dan itu pun separuh adalah kaki tangan kontrak. Dan kementerian sedang melihat kaedah bagaimana kita nak memulihkan kegemilangan zaman SPAT walaupun di bawah nama APAT. Tapi ada cara untuk kita berperkasakan. Yang penting adalah fungsi kita untuk sebagai perancang dan mengawas semua perkhidmatan pengangkutan awam. Jadi kita tengah fikir bersama dengan Timbalan Menteri saya KSU, kita sedang merancang apakah hala tuju untuk APAT ni selepas ni. Okey, sebelum Datuk Seri menjawab persoalan yang dibangkitkan oleh Osman tentang pengusaha bas persiaran, inisiatif yang mungkin akan diberikan kepada mereka, apa kata kita ambil satu lagi panggilan yang ada di talian sekarang ini. Siva dari Kedah sudah pun ada di talian kita. Halo Siva. Hello bang. Ya. Hello bang, saya boleh tanya sikit bang? Boleh. Bang, sekarang saya tak pakai lori, saya kerja pun tidak. Okey, sekarang saya lotek pernah nak angkat lotek. Ada pernah nak angkat lotek ya bang? Angkat lotek. Rotek. Okey. Sekarang kerja pun tidak. Boleh kena angkat juga Puspokong. Okey. Puspokong dengan lotek bang. Okey. Faham. Itu saja Siva. Itu saja. Okey. Terima kasih Siva. Kita jawab dulu Osman dari Pertama, bas persiaran. Kebetulan besok 2.30 saya akan berjumpa dengan Persatuan Pengusaha Bas Persiaran. Kerana kenapa baru saya panggil mereka, kerana selama ini kita kelulusan tu diberi untuk bas persiaran adalah daripada MOTEC, Kementerian Pelancongan. Tapi untuk lesen memandu ni daripada kita. Jadi dalam keadaan ni untuk memudahkan kerja, jadi kita nak mikirkan apabila dalam package ni mereka ni tidak tersisih. Jadi kita nak buat perancangan, nak buat sanitizing ataupun pembersihan senarai yang ada pada kita. Jadi besok kita ada satu perjumpaan dengan pengusaha mereka. Jadi saya rasa di situlah akan kita selesaikan semua kemuskilan yang mungkin timbul daripada mereka lah. Jadi sama-sama kita tunggu besok kita akan selesaikan masalah mereka. Dan satu lagi Siva dari Kedah, dia ada lori, dia kata, tapi dia dah tak ada kerja sekarang ni. Apakah dia masih kena bayar road tax dan juga pergi pemeriksaan Puspakom dan ini masalahnya. Kalau road tax tu tidak ada, bermaksud tidak ada perlindungan insurans. Bila berlakunya kemalangan, siapa nak tanggung? Itu adalah satu soal yang agak serius. Dan kita faham dalam keadaan ni memang kalau boleh, ramai yang merayu kalau bagi pengurangan atau macam mana sekalipun. Tapi kita juga memikirkan dalam keadaan kita membantu rakyat ni, sumber kewangan juga satu masalah. Jadi bagi kita tidak menjanjikan langit dan bintang, tapi apa yang penting ialah bagi daripada perspektif Kementerian Pengangkutan demi keselamatan pengguna jalan. Kita tidak mahu satu hari nanti mereka yang gunakan kenderaan di atas jalan tidak ada road tax kerana dan susulan tu selepas tu dan lantaran itu tidak ada perlindungan insurans. Dan apabila berlakunya kemalangan, akhirnya mesti ada satu pihak yang bertanggungjawab ke atas semua kos atau kerugian ini. Jadi saya rasa kita kena lihat dari perspektif yang lebih besar. Dulu beberapa hari yang lalu Wabi timbul juga persoalan tentang jenis lori yang dibenarkan bergerak sepanjang tempoh PKP ini. Ada kesulitan di sekatan jalan raya
sebenarnya tidak dibenarkan untuk melepasi sekatan jalan raya walaupun mereka membawa barang-barang yang bersifat esensial dan sebagainya. Jadi apakah Datuk Seri melihat bahawa masalah itu sebenarnya sudah pun diselesaikan? Saya penuh dengan keyakinan bahawa setelah kita menghadiri mesyuarat setiap hari, mesyuarat khas menteri-menteri mengenai perintah kawalan pergerakan di MKN setiap hari, dan IGP pun hadir bersama. Saya berani memberi jaminan bahawa pihak polis memang mereka faham untuk sektor logistik penghantaran barang-barang esensial tidak disekat. Mungkin ada 1-2 kes yang terpencil, tapi selepas tu dia telah diberi arahan semula. Saya yakin perkara ini telah diberi perhatian. Dan satu lagi contoh ialah kita lihat di setengah-setengah sekatan jalan ni kita bagi ruang ataupun satu lorong khas untuk mereka yang membawa barangan. Dia terus jalan. Nampaknya tidak ada sekatan, tetapi tidak bermakna polis tidak boleh memeriksa apa yang dibawa. Kerana tak semestinya benda yang dibawa itu adalah sesuatu yang diizinkan oleh undang-undang. Saya bagi contoh, mungkin tentang penyeludupan, apa yang berlaku sebelum itu penghantaran makanan dalam Grab yang dibawa adalah dadah. Ini adalah bidang kuasa, ini ada unsur jenayah, maka polis boleh ambil tindakan. Saya rasa dalam kes ini ada sesuatu yang tak boleh kita buat satu rumusan bahawa mereka disekat. Dan kalau ada mana-mana pihak ataupun mana lori yang disekat disebabkan menghantar barang-barang keperluan asas, maka kementerian kita MKN ni pasti akan berbincang dengan pihak polis. Setakat ini nampaknya aduan sebegini sudah kurang, dan mereka dah tahu. Saya dah rasa pihak polis pun penat sangat, bersusah payah menjaga ketenteran awam. Mereka pun sudah faham SOP-nya dengan jelas sekali. Saya rasa mungkin pada permulaan ada sesuatu yang belum jelas sangat, kerana ada yang dikena saman. Dia kata dia bawa lori ke satu tempat, dia hantar sayur, bila balik itu kosong. Dan ditanya kenapa kosong pula kenderaan ni, dikena saman. Tapi setelah kita dah bangkitkan isu ni, perkara ni sudah dapat kita selesaikan. Ini secara teknikal bukan mudah. Tak nampak kereta lagi, tak nampak lagi sayur, dan dikatakan saya bawa sayur, tapi ada invoice je mengatakan tadi dah hantar sayur ke tempat ni. Jadi kita tahu kita tak sekat untuk makanan dan keperluan asas ni, tak ada. Dulu timbul juga isu-isu yang agak panas yang berkaitan dengan pemandu-pemandu teksi Tok Seri. Ini pun menjadi satu isu antara pemandu-pemandu teksi, dan mereka ingin mendapat simpati daripada Kementerian Pengangkutan, khususnya daripada JPJ dan sebagainya. Apakah isu itu masih lagi bermain apabila Datuk Seri sendiri diangkat sebagai Menteri Pengangkutan? Malahan selepas saya jadi Menteri Pengangkutan, saya mengambil inisiatif untuk menghubungi mereka. Apa-apa masalah kita bincang. Saya dapati ada setengah-setengah orang dia kata, yang Mohd Menteri tolong kita bahan barang-barang masak dah kurang. Kita carilah, berikhtiar cari sumber untuk bantu mereka. Jadi sampai itu kita jaga, dan saya rasa kita sentiasa proaktif. Pintu kita sentiasa terbuka. Kita bincang dengan mereka. Ya, memang benar. Sebagai satu kementerian yang mengawal selia pengangkutan awam, mungkin suatu dasar ini mereka akan terkesan, tetapi apa yang kita buat ni sebenarnya untuk kebaikan semua. Saya bagi contoh, kalau sebelum tu ada rungutan bahawa e-hailing tak dapat apa-apa. Jadi perkara ini telah kita bawa, dan akhirnya 120,000 pengusaha e-hailing ini, pemandu e-hailing telah diberi RM500. Ini satu jumlah yang besar, RM60 juta. Jadi saya rasa ini termasuk juga 10% adalah pemandu teksi. Tapi kalau pemandu teksi sudah dapat RM600, bermaksud RM500 tu dia tak boleh ambil lah, ambil yang maksimum. Jadi kita tahu apabila kementerian dapat senarai ini, kita akan bagi yang tertinggi, yang dia layak. Kalau dapat dua-dua ni tak adil lah. Jadi saya rasa sebab itulah kita menjaga semua, bukan sahaja pemandu teksi,
e-hailing, pemandu e-hailing pun kita jaga. Okey, isu yang juga menarik nak dapat pandangan daripada Datuk Seri sendirilah tentang sistem pengangkutan di negara kita ini. Kita tahu kerajaan sentiasa memberi galakan supaya rakyat, terutamanya di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur dan sebagainya, menggunakan pengangkutan awam untuk mengelak berlakunya traffic jam yang begitu teruk dan sebagainya. Tetapi ramai yang berpendapat bahawa sistem pengangkutan awam di negara kita ini belum lagi mencapai ke tahap yang boleh memudahkan orang ramai menggunakannya secara lebih selesa. Saya bersetuju dengan pandangan ni kerana apa? Kerana peringkat ni dalam peringkat pelaksanaan. Bermaksud kita masih lagi belum habis ke semua fasah. Saya bagi contoh, kalau kita masuk ke fasa MRT 2, kita tengah buat MRT 2, lebih kurang 73%. Apabila siap nanti, dia akan memberi kesan ataupun memberi impak yang agak besar. Jadi mereka yang duduk di sekitar ni lebih daripada 1.2 juta orang. Mereka akan menikmati perkhidmatan sebegini. Ini sebagai contoh. Dan kita ada RRT 3 yang dirancang. Jadi ada lagi perkhidmatan double track yang sedang dibuat. Dan tak kira lah utara selatan, utara mungkin dah siap untuk kemas ke Johor Bahru, belum lagi. Dalam peringkat pembinaan 56%. Dan untuk MRT yang saya kata MRT 2 ni dan 73%. Jadi kesemua ini masih dalam peringkat pembinaan. Maka tidak mungkin waktu ini kita dapat menikmati satu sistem pengangkutan yang cukup efisien dan kita kena bersabar beberapa tahun lagi semua fasa pelaksanaan ini habis, barulah kita akan ada satu jaringan sistem pengangkutan yang lebih sempurna. Jadi ini dalam peringkat pelaksanaan, mungkin dalam peringkat ni masih lagi terasa belum lagi, tapi bila siap nanti saya yakin ianya akan memberi kesan yang besar, khususnya akan menggalakkan lebih ramai orang menggunakan pengangkutan awam. Jadi itulah sasaran kerajaan untuk kita menggalakkan lebih ramai menggunakan pengangkutan awam, khususnya untuk rail ni. Rail ni sangat penting kerana dia merupakan satu mod pengangkutan yang sangat efisien, dan ianya adalah satu yang memang disukai, digemari oleh penghuni-penghuni di kawasan bandar besar. Jadi ini sebagai satu perkara yang perlu kita lihat. Dan kita dalam status bandaraya ni, jumlah kita dalam Klang Valley cukup besar, Lembah Kelang ni cukup besar. Dalam 7 juta orang. Bagaimana kita nak hubungkan seorang daripada seorang Kajang, Sungai Buloh sekarang dah boleh. Tapi kalau kita melintas daripada Sedang sampai ke bawah masih belum lagi. Maksud kita belum lagi sempurna. Ianya sepatutnya daripada kiri, kanan, utara, selatan, kemudian kita kena buat satu circle line. Barulah sempurna satu sistem jaringan yang dikatakan lebih efisien. Macam KTM pun di bawah Kementerian Pengangkutan. Kenapa walaupun kalau kita lihat sambutan yang diberikan oleh pengguna terhadap perkhidmatan KTM itu boleh dikatakan hebat jugalah, terutamanya bila menjelang sambutan hari-hari kebesaran, hari raya, kongsi facai dan sebagainya, tetapi kenapa masih lagi berugi? Itu istilah yang Okey. Bagi kita KTMB ini perlu kita melalui satu proses untuk kita menstrukturkan semula. Kerana kita melihat perkhidmatan yang diberikan sekarang bukan, saya kata tahapnya sangat tinggi. Sebagai contoh ETS di sebelah utara cukup baik, tetapi belum lagi kita dapat hubungkan daripada selatan, iaitu daripada Johor, negeri ini belum lagi dihubungi. Jadi dia belum lengkap, pertama. Kedua, kalau kita lihat komuter, KTM komuter di dalam bandar ni, nampaknya ramai yang menggunakan komuter ni, dan mereka rasa selesa dan sebagainya. Tetapi disebabkan kita masih perlukan ridership yang lebih tinggi, dan perlu ada satu hubungan ataupun jaringan yang lebih bersifat bersepadu. Jadi saya rasa mungkin ada stesen yang dulunya mungkin jauh sedikit, bagaimana dia dapat mengintegratekan kedua-dua ni. Saya rasa perlu kita lihat. Dan kita sekarang ada pengangkutan bas, contoh ya. Dan kalau
kita lihat negara besar dia lebih menggunakan sistem real yang mengumumkan semua. Jadi kita tengah lihat belum lagi sempurna, KTM banyak lagi, macam kita ada Klang Valley, double track, KVDT 1, dan ini adalah satu fasah, ini dalam fasah pembinaan peringkat pertama. Jadi itu masih berjalan, mungkin setahun lebih baru selesai. Jadi saya rasa ini sebagai contoh untuk kita nak melengkapkan lagi sistem. Dan kita lihat juga dari segi rail kita tidak digunakan sangat untuk pengangkutan kargo. Sebenarnya ini yang menguntungkan. Di Malaysia kalau ada satu jaringan pengangkutan kargo menggunakan rail, itulah antara satu bot pengangkutan yang sangat berpatutan harganya, dan itu patut kita bangunkan kapasiti ini. Jadi saya rasa ada banyak perkara lagi perlu kita lihat. Okey, kita tinggal lebih kurang 5 minit saja lagi Datuk Seri. Ialah selalunya lah di penghujung ni saya selalu meminta jaminan dan juga harapan yang mungkin ingin Datuk Seri kongsikan bersama dengan rakyat Malaysia. Dan bila kita cakap tentang sektor ataupun industri pengangkutan di Malaysia ini, janji dan juga jaminan yang ingin Datuk Seri berikan kepada rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Saya hanya nak sebut di sini bahawa Kementerian Pengangkutan akan mencuba sedaya upaya untuk kita membangunkan sistem pengangkutan di Malaysia, baik untuk darat, udara ataupun laut. Dan kita melihat potensi di Malaysia ini cukup besar. Lokasi ini yang cukup strategik, bukan saja untuk tujuan mempermudahkan urusan perdagangan serantau, tapi ianya juga digunakan sebagai satu taktik untuk kita membangunkan kawasan-kawasan luar bandar seperti mana yang dapat kita buat untuk CIR. Jadi saya rasa kesemua ini merupakan satu taktik pembangunan yang boleh kita merancangkan lagi pembangunan ekonomi untuk kawasan-kawasan pedalaman. Dan saya rasa ini adalah satu senario bahawa kita boleh merancangkan dan meningkatkan lagi GDP kita, pertumbuhan GDP. Dan ini ada perkara yang sangat penting, kerana apabila kita dapat menjana GDP yang lebih tinggi, bermaksud peluang pekerjaan lebih banyak, dan selepas itulah kita mempunyai dana yang lebih untuk kita mempertingkatkan lagi sistem pengangkutan awam kita yang dikatakan sangat besar. Dan pada waktu yang sama, berdepan dengan situasi COVID-19, sektor penerbangan adalah sektor yang paling susah. Hari ini kita mendapat berita Virgin Australia telah muflis, syarikat penerbangan yang kedua terbesar di Australia. Jadi bukan mudah, dan selepas ini akan berlaku satu trend di mana sektor penerbangan ni kita kata nak penjarakan sosial, kita kata nak tambang rendah. Jadi saya khawatir ianya tidak lagi seperti mana yang kita idam-idamkan sebelum ini, yang mana cuti satu keluarga kita boleh keluar, semua mampu dan sebagainya. Jadi saya rasa ini adalah antara perkara yang pasti berlaku, dan kita kena menghidupkan semula sektor penerbangan kita, kerana hubungan kita sesama negeri ni, wilayah ni. Jadi sebab tu walaupun kita rugi pun kita kena memberi penerbangan sampai ke Sabah, Sarawak. Dan itu janji kita. Dan kita kena hantar barang-barang keperluan sampai ke sana. Jadi sebagai sebuah negara, kita ini memang sehati sejiwa. Dan kita kena ada connectivity, dan kesemua ini melalui udara. Kalau tidak, takkan nak berenang sampai ke Sabah, Sarawak. Untuk laut pula, potensi kita di pelabuhan kita cukup besar. Kita ada beberapa pelabuhan, sama ada pelabuhan Klang, pelabuhan PTP Johor dan Pulau Pinang. Nampaknya Kemaman dan juga Kuantan juga sangat penting kerana kedudukan yang strategik ini. Jadi saya dapat melihat potensi ini agak besar. Ianya adalah untuk kita menjadikan ianya sebagai pembangkit, catalyst untuk pertumbuhan ekonomi, dan sama-sama kita menjana kekayaan untuk rakyat Malaysia. Baik, sebelum kita berpisah, 1 minit saya peruntukkan kepada Datuk Seri. Esok umat Islam akan mula berpuasa. Jadi mungkin ada ucapan-ucapan seringkas-ringkasnya yang ingin Datuk Seri sampaikan kepada umat Islam yang akan mula berpuasa esok, terutamanya dalam situasi PKP ini. Saya ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat menyambut
bulan Ramadan, bulan yang mulia. Walaupun dalam keadaan PKP, kita tidak boleh adakan majlis secara besar-besaran, tazkirah, tak bolehlah kita dah buat majlis penyampaian sumbangan yang secara besar-besaran. Tapi sudah pastinya saya yakin bulan Ramadan ni kita boleh lakukan amalan yang baik. Jadi saya berasal dari kampung Melayu dan kebanyakan pengundi saya di kawasan Melayu. Jadi saya ingin mengambil kesempatan ni mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan yang akan bermula esok dan saya rasa yang penting ialah ini satu ujian kepada kita. PKP walaupun sukar tapi kita terpaksa mengharunginya. Selamat berpuasa besok. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong kerana sudi bersama dengan kami di ruang bicara ini, dan secara peribadi saya cukup selesa sebenarnya dapat duduk bersama dengan Datuk Seri, dan saya mengharapkan, harapan saya tinggi sebenarnya, mungkin satu hari nanti dalam masa yang terdekat ini kita duduk sekali boleh, lagi. kita sembang. Bisa diatur. Bisa diatur, Pak. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada anda yang bersama kami di ruang bicara ini, dan seperti biasalah, insya-Allah kita akan bersama lagi dari masa ke semasa. Assalamualaikum, jumpa lagi.